Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan, diberi peluang untuk terus istiqamah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan yang demikian itu kita mengharapkan diri kita akan diperhitungkan di antara mereka-mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu fikum. Yang terhormati pengurusi majlis, Tuan Nazir, tuan-tuan imam, barisan EJK Masjid, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Hayyakumullah wa bayyak. Dalam bahasa Arabnya hayyakumullah wa bayyak. Maksudnya semoga Allah Ta'ala merahmati anda semua. Begitu lebih kurang lah. Ada. Enak. Wa bayyak. Bayyak ni taukid kita panggil, menguatkan, bukan biawak. Bayyak. Hayyakallah wa bayyak. Begitu. Baik. Pada malam ini insyaAllah ana akan sharing dengan antum untuk mengganti saudara ana ataupun sahabat ana, Ustaz Rizal. Beliau tidak dapat hadir. Ala kulli hal, insyaAllah kita akan teruskan dengan pengajian ilmu kita. Ada mungkin dalam bab yang sedikit berbeza daripada apa yang ingin dikongsikan oleh beliau lah. Baik, malam ini nak sharing dengan antum berkenaan dengan sirah ataupun surah daripada tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan Al-Ma'un. Al-Ma'un ini tuan-tuan barakallahu fikum, berbeza para alim ulama kita. Ada yang mengatakan itu sedekah, ada yang mengatakan itu adalah zakat. Alhamdulillah, nanti kita tengok apa maksud yang paling sesuai untuk dia berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim. Taib. Ayat itu cuma 7 ayat sahaja, pendek. Tetapi kalau direnung, dilihat, ianya merupakan satu permasalahan besar yang hidup dalam diri seorang muslim. Sekiranya berjaya dalam bab ini, maka berjayalah. Kalau gagal, gagallah. 7 ayat, tetapi impaknya, kesannya besar. Impak dan kesannya besar. Taib. Kita pendengar, anak pendengar sekejap berkenaan dengan ayat tersebut untuk mengambil barakah daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat barakallahu fikum, ayat ini memulakan pertanyaan kepada kita semua. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengkhitabkan, bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak melihat mereka yang telah membohongi agama? Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-ra'aita. Adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad? Nabi Muhammad tak melihat ke? Adakah Nabi Muhammad SAW orang yang buta? Ataupun apakah di sebalik pertanyaan itu Allah Ta'ala menggunakan ar-ra'aita? Kamu tidak melihat ke dengan mata kepalamu? Melihat dekat sini dengan mata lah. Bahasa Arabnya begitu. Kalau ara'aita bermaksud
dengan mata kepala. Bahasa Melayu ni begitu. Ada orang Melayu ni faham lah kot. Ada. Walaupun anda bukan orang Melayu, tapi anak rasa antum faham. Ara'aita bermaksud, adakah kamu tidak melihat dengan mata kepalamu wahai Muhammad mereka yang telah membohongi agama, Ada. Sedangkan mereka melihat, dan Nabi SAW melihat yang bagaimana yang dikatakan di sini. Nabi SAW melihat dengan mata kepala tetapi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan basirah. Mata dekat sini ada dua. Satu mata kasar, yang keduanya mata basirah, mata hati. Satu lagi kelompok, satu lagi puak, satu lagi golongan, satu lagi kumpulan, yang mana mereka mata itu celik, tetapi tidak dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melihat mukjizat Nabi SAW, tetapi tidak mahu beriman. Sebagaimana Abu Jahal, sebagaimana Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab paling dahsyatlah. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan dia jadi ego. Engkau tu kecil lah, aku yang dukung kau, aku yang pikul kau. Sekarang kau nak. Taban ayat ini diturunkan di Makkahul Mukarramah, ayat Makkiyah. Ayat ini ayat yang diturunkan di Makkah, maksudnya sebelum hijrah ataupun selepas hijrah, tapi diturunkan di Makkahul Mukarramah, itu dimasukkan dengan ayat Makkiyah. Pendek cerita tentang barakallahu fikum. Kadang-kadang mata kita nampak celik tetapi buta. Buta, sama ada buta jauh ataupun buta dekat. Mata celik, setengah orang tak dapat nak melihat. Benda yang dekat pun tak nak melihat. Sebab rabun dekat mata celik. Subhanallah. Setengah orang mata celik tapi yang jauh tak boleh melihat. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah Taala kata itu baru mata zahir. Allah Taala nak bagi tahu pada zaman moden ini, pada zaman kita ni lah. Pada zaman moden kita ni, kepada yang pakai spek mata, contohnya dah berumur, contoh ada budak kecil pun ada. Nak bagi tahu depan mata kita melihat orang pakai spek mata, oi mata aku dah tak nampak lah yang tak nampak. Pengajaran kepada kita tentang barakallahu fikum. Allah Taala nak tegur kita, walaupun matamu celik, tetapi bukan semua benda you nak nampak. Bukan semua mata orang celik semua boleh nampak benda dak. Subhanallah. Maka syukurilah nikmat tentang barakallahu fikum kita yang dah berada dalam Islam. Dan tidak membohongi agama Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? That's why kenapa kita hadir pada malam ini. Kalau tak, buat apa kita nak hadir? Betul tak? Baik kita lepak kat rumah, kan selesa, betul tak? Daripada memekak dekat masjid, contohnya duduk setengah kadang-kadang kalau dah lama duduk di masjid juga, dah dengan usia macam ni, pinggang sakit, itu pengorbanan, tanda kebenaran, tanda kita mengiktiraf agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita percaya Nabi sallallahu dalam satu hadis mengatakan, barang siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Allah para malaikat akan hafa, kita panggil hafa ni, membentangkan sayap dia macam ibu ayam nak bentang anak ayam, nak merangkul anak ayam. Dia melebarkan sayapnya untuk memberi rahmat. Untuk memberi rahmat. That's why kalau kita duduk dalam majlis ilmu, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah aku kefahaman, ya Allah Tuhanku, minta apa saja dalam majlis ilmu. Kita dalam istighfar, para malaikat memohon ampun kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu. That's why kenapa kita duduk? Sebab kita yakin dengan agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Salah satu daripada sifat mereka yang membohongi agama, yaitu mereka yang tidak memberikan hak kepada anak yatim, hak yang sepatutnya dia dapat. Anak yatim. Subhanallah, jauh beza tu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Salah satu daripada sifat mereka yang membohongi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat sini para alim ulama kita mentafsirkan membohongi agama Allah Taala dekat sini ada 3 perkara.
Yang pertamanya al-ma'ad. Al-ma'ad ini bermaksud hari pembalasan ataupun kehidupan di akhirat. Selepas kita mati. Apa yang kita faham? Yang kita faham adalah syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ada. Jadi al-ma'ad ada dua. Ada. Kembali ni ada dua. Walaupun setiap orang mengharapkan dia akan kembali kepada kampung halaman dia dengan selamat, walaupun orang tersebut tidak Islam. Tidak Islam, tetapi mengharapkan kelak kami akan kembali kepada kampung halaman kami, hidup selepas mati ini ke dalam syurga, nikmat yang kekal abadi. Itu yang pertama, ada ad-din. Yang kedua, ad-din di sini bermaksud al-jaza. Al-jaza bermaksud balasan. Balasan yang bersifat sama ada, kalau buat baik dapat baik, kalau buat jahat dapat kecelakaan. Subhanallah. Ini di antara mereka-mereka yang ciri-ciri agama yang dibohongi. Dan yang ketiga berbentuk sawab. Sawab iaitu ganjaran pahala. Ganjaran pahala. Jadi apa kaitan al-ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Kaitan di antara dua ayat ini, yang mana mereka yang bersifat membohongi agama dan mereka yang tidak yakin dengan agama, automatically mereka ini kalau dia buat zalim kepada anak yatim pun nothing pada dia. Sebab kenapa? Sebab kenapa, tuan-tuan barakallahu fikum? Sebabnya ialah anak yatim itu, anak yatim apa maksudnya? Anak yatim yang tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Jadi dia tidak ada perasaan. Kalau dia menyakiti anak yatim pun, tidak memberi hak pada anak yatim pun, dia tak ada merasa macam nothing aja. Apa halnya? Betul tak? Lagi-lagilah anak yatim. Anak yatim ini tidak ada orang yang boleh backup dia. Ayah dia tak ada. Kalau ayah dia ada, okey juga. Mungkin ayah dia datang ke sekolah, bubuh ke ustaz ke bubuh ke cikgu ke. Kalau dia ada ayah, sebagaimana yang kita biasa dengar ada, si ayah itu yang ada ayah lah. Tanpa usul periksa, tanpa ada orang kata berfikiran jauh. Si guru yang tugasnya untuk mendidik anak dia akhirnya lebam, contohnya lah, tidak berlaku di sini, ada di tempat lain masuk anak. Maksudnya, tuan-tuan barakallahu, ikatan di antara dua ayat ini menggambarkan anak yatim maksudnya yang tak ada orang nak boleh support dia lah. Tak ada orang nak support dia, ayah pun tak ada. Jadi dia serba kekurangan. Anak yatim tersebut juga salah seorang daripadanya adalah mereka ataupun orang yang telah menyelamatkan kita daripada api neraka. Siapa dia? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan barakallahu fikum. Allah Rabbi ya. Nabi SAW menggambarkan kehebatan anak yatim ini. Kelak anak yatim ini anak yatim kelak di padang mahsyar, Nabi kata begini dengan aku, Nabi kata, maksud sangat rapat, sangat-sangat rapat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatiman, sebagai seorang anak yatim. Bila kita renung dan kita lihat, ya subhanallah, kalau antum ingin menilai sedikit sebanyak, melihat sedikit sebanyak bagaimana kehidupan si anak yatim ini, menyelami kehidupan dia sedikit sebanyak, datanglah melawat anak yatim. Kemungkinan pada zahirnya kita nampak dia bahagia, gembira, boleh tersenyum, boleh bermain dengan anak-anak yang lain ke hulu ke hilir. Kalau hari rayanya mereka itu dilayan begitu rupa. Tetapi tuan-tuan barakallahu fikum, kehidupan manusia tidak boleh lari daripada dalam jiwa dia. Dalam jiwa, yang mana dia berperang dengan jiwa dia, dalam jiwa. Siapa yang tahu? Kalau dia melihat kawan-kawan dia ada ayah dan ibu, dia pun nak juga, tetapi dia tidak dapat benda tersebut. Jadi salah satu daripada sifat yang kita boleh lihat melalui sirah an-nabawiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jiwanya begitu mantap, akhlaknya begitu hebat, hanya anak yatim. Tetapi dengan akhlaknya yang hebat itu, dengan kekuatan jiwanya yang mantap itu,
para sahabat ditarbiyah begitu rupa. Musibah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui begitu rupa, tetapi ya subhanallah, tidak dapat menewaskan jiwa Nabi sallallahu, ataupun dengan kata lain Nabi sallallahu dapat mengatasi semua perkara tersebut, rintangan tersebut dengan orang kata mudah, hasil daripada didikan Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yatiman. Ya yatiman. Ya subhanallah. Jadi jangan lupa tuan-tuan, yatim tidak bermaksud tidak memberi apa-apa. Yatim jangan dipandang sebelah mata. Yatim mengharapkan ihsan daripada kita lah, daripada kita. Sebab kenapa? Tuan-tuan barakallahu fikum, kita yang tadi baru selepas solat, dalam keadaan kita solat kita bermohon pada Allah Ta'ala, Allah maghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dalam Al-Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim, dengan minta nikmat macam-macam yang kita minta dalam solat, Allah Ta'ala bagi. Bagi. Hidup pun alhamdulillah, ada ayah dan ibu, ada keluarga semua. Tiba-tiba bila kita jumpa anak yatim, kita rasa kita anak yatim ni. Salah ke kalau kita sharing sedikit sebanyak nikmat yang kita ada, paling tidak dengan senyuman. Paling tidak dengan senyuman. Kalau tidak boleh memberi. Kalau tidak boleh memberi, tetapi tentang barakallah mustahil. Mereka yang orang kata prihatin kepada diri dia, kalau berjumpa dengan anak yatim tidak memberi, itu mustahil lah pada anak. Bukanlah maksud memberi di sini maksudnya memberi dengan harta benda. Kadang-kadang dengan senyuman, dengan kata-kata nasihat, kata-kata perangsang, itu juga memberi namanya. Jangan lalu begitu saja tuan-tuan barakallahu fikum. Sebab kenapa? Kita risau kita termasuk dalam mereka yang yukadzibu bid-din. Ya subhanallah. Taib. Yang kedua, sifat mereka yang membohongi agama Allah Subhanahu wa taala, walladzina yahudduna ala ta'amil miskin. Mereka yang menghalang ataupun tidak memberi makan ataupun tidak menginfak kepada orang miskin. Itu dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan di atas ataupun kepada kita semua, di atas sebab nikmat yang aku beri engkau tidak sharing, engkau tak share dengan orang. Engkau tak infak pun harta engkau walaupun sedikit. Bukan saja tak infak, bahkan engkau menzalimi mereka. Menzalimi mereka. Tidak memberi makan orang miskin, tuan-tuan barakallahu fikum. Kadang-kadang orang miskin ni, di antara tafsiran para alim ulama mengatakan di antara miskin dan fakir ada beza dia. Fakir bermaksud, kalau fakir dengan miskin ni maksudnya, kalau fakir dia cuma ada sebiji apple. Apple itu dimakan untuk sarapan pagi, tengah hari dan makan malam. Esoknya tak ada makanan. Kena cari lain sebiji apple untuk sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Itu fakir. Nak bagi gambaran mudah. Adapun miskin, mereka yang hanya mempunyai 3 biji apple. 3 biji apple, dia ada untuk sarapan, dia ada untuk makan tengah hari, dan dia ada makan untuk makan malam. Esok tak ada lebih. Maka kena cari lain esok. Kena cari lain. Itu di antara gambaran kasalah di antara fakir dan miskin. Dalam hadis Nabi SAW yang lain mengatakan miskin itu mendekatkan seseorang itu kepada pintu kekufuran. Pintu kekufuran sebagaimana yang kita lihat puak gelandangan contoh. Kalau itu dikira miskin lah. Kalau itu dikira miskin. Di antaranya akhirnya menggugat keimanan mereka. Yang paling ramai di antara yang anda jumpa sendirilah. Ada yang murtad daripada agama, orang Melayu gitu, disebabkan kemiskinan. Wa iyadzubillah. Ramai di antara mereka adalah ibu tunggal. Sebab kenapa? Sebab salahnya adalah orang Islam kita sendiri suka melihat sebelah mata. Ini bukan tanggung jawab aku. Dah berlaku baru kita, dah terhantuk baru kita nak tengadah. Barulah kita teriak-iak nak menyelamatkan agama dia lah apa semua. Bila dah terhantuk, sepatutnya sebelum terhantuk kita terengadah dulu.
tuan-tuan barakallahu fikum. Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang membohongi agama Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita agar kita memberi. Agar kita memberi. Kalau disebut memberi ini setengah orang dia kata mesti 100. Paling kurang pun 50 rial. 50 rial ya. 50 ringgit dah, minta maaf. Rial ni Saudi. Tuan-tuan barakallahu fikum, memberi ini tidak syarat. Maksudnya tidak syarat memberi, kalau memberi mesti 10 ringgit ke atas. Dah, tidak syarat. Memberi juga termasuk dalam 1 ringgit. Memberi juga termasuk dalam 5 sen. Itu yang ada contohnya. Contoh. Pengalaman anak hampir 20 tahun membawa jemaah kita pergi haji dan umrah. Anda melihat kebanyakan jemaah lah tak cerdik dalam beribadah. Belum lagi kita sampai satu level yang apapun sekalipun ganjaran. Sepatutnya begitu. Walaupun dengan 15 sen. 5 sen, bukan 15 sen, minta maaf. 5 sen. 5 sen, tuan-tuan barakallahu fikum. 5 sen itu syurga bagi mereka yang cerdik. 5 sen. Allah Rabbi. Bagaimana tu 5 sen? 5 sen kita yang ada kat rumah tu kumpul, tuan-tuan barakallahu fikum. Mana-mana masjid surau ataupun mereka yang memerlukan untuk wakaf, infak pada wakaf. 5 sen. Apa orang nak kata itu orang? Infak 5 sen itu yang ada. Daripada dibuang. Kalau itu kata tak betul lah dah. Daripada dibuang dah. Memang 5 sen itu memang kita memang nak infak pada jalan agama, itu yang ada. Selebih daripada itu memang hak untuk keluarga. Aku kan daripada kemiskinan, orang yang miskin. Selangor kan dari 3.000 kan miskin, betul tak? Jadi kita tidak boleh beri daripada duit tersebut. Takut nanti tidak sampai hujung bulan. 5 sen yang ada, infak 5 sen. Nah, begitu juga dengan para jemaah kita yang pergi haji dan umrah contoh. Ini kita kena sama-sama ambil perhatian kepada yang mungkin bakal mengerjakan umrah dan haji. Tuan-tuan, hidup ni kena smart. Kita panggil macam kita belajar kat sekolah lah, smart. Kita kata ada study smart. Study dalam masa yang singkat, tetapi dia punya impak daripada study tersebut ya salah. Begitu. Contoh kepada mereka yang mengajarkan haji dan umrah dalam masa yang singkat, anda kata kalau 12 hari kita pergi umrah, 12 rial. 12 hari cuma 12 rial. Maksudnya 1 hari 1 rial. Mahal ke? 1 hari 1 rial. Pergi ke Masjidil Haram 1 rial infak. Balik free of charge. Tetapi pahalanya ya salam bersedekah di tanah haram walaupun 1 rial. Memberi 1 rial. Subhanallah. Maksudnya setiap syarat 1 hari aku dah memberi, aku dah mengunjungi orang yang sakit, aku sudah semua kita dah buat dalam 1 hari walaupun dalam kadar yang sedikit pada kacamata kita. Baik, anda nak share dengan antum. 1 ringgit itu mahal. Apa maksud 1 ringgit? 1 ringgit bermaksud 100 sen. Betul tak? 100 sen membentuk 1 ringgit. Antum bayang ke 100 sen. Setiap sen itu ini khas untuk datuk aku, cucu. Sampai 1 sen aku punya. Dalam 1 ringgit. Subhanallah. Nampak? Bagaimana kita diajar, orang Islam itu diajar bagaimana dia supaya dia cerdik. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menggunakan ara'aita. Adakah kamu tidak melihat dengan mata kepalamu? Dengan mata kepala ni maksudnya orang yang jagalah, orang yang sehat, orang yang dia tu dalam keadaan yang bukan dalam keadaan bermimpi di awang-awangan, tidak, tetapi dalam keadaan dia jaga. Infak 1 ringgit tetapi ya salam pahala dia. Bayang ke 1 ringgit ada 100 sen. Macam 100 ringgit lah jadi. Kalau dia faham bagaimana nak menginfak. Betul tak? That's why bila kita memberi itu jangan kita 1 ringgit aku seorang je. Bakhil. Dia tidak ingat jasa tok nenek moyang dia, disebabkan jasa nenek moyang maka dia kenal ad-din, agama Islam. Kenal agama. Kita rasa kita ya salam, aku mengalih syurga lah. Lupa yang sana tu lupa.
Tok nenek moyang kita waktu zaman bila tu. Bersusah payah memperjuangkan Islam. Sekarang ni yang kita menuai. Itu pun kita Allah nak duduk dalam majlis ilmu, uang kita duduk dalam free of charge. Tak perlu nak memerah minda, tak perlu nak membaca apa semua. Pun tak boleh nak duduk. Tak boleh nak menginfakkan tenaga, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Nampak tak tu? Jadi pergi ni balik ni tuan-tuan, RM1 mahal harganya, bukan murah. Bukan murah tuan-tuan, barakallahu fikum. Bukan murah. Begitu juga mereka yang menginfakkan RM100, tetapi dia tidak faham nilai RM100. Nothing. Tidak ada apa-apa. Nilai hanya RM100, tidak memberi faedah. Tetapi kalau dia faham, ya salam. Nah, jadi di sini tuan-tuan, nilai bukan nilai pada mata sahaja, bahkan nilai dalam sudut dalaman. Nilai sudut dalaman itu perlu dibentuk dengan ilmu. That's why kenapa kita hadir dalam majlis ilmu, supaya kita hari demi hari kita menjadi seorang muslim yang berkualiti, muslim yang bermutu tinggi. Bukan saja sebagai seorang muslim yang hanya ikut-ikutan. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengkhitabkan kepada Nabi, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Kamu tak nampak oleh Muhammad, mereka yang membohongi agama, hidup bersama dengan engkau, solat belakang engkau, tetapi tidak memberi faedah kepada dunia dan agama dia, dunia dan akhirat dia. Baik. Fawailul lil musallin, maka celakalah mereka yang fawailul lil musallin, celakalah mereka yang salat itu. Mereka yang salat itu celaka. Bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang apabila mereka itu salat dalam keadaan yang alpa. Ya subhanallah. Apa kaitan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun dengan ayat sebelum itu? Jauh beza tu. Jauh beza daripada mereka yang mempunyai agama. Sifatnya adalah mereka yang menyakiti anak yatim, mereka yang tidak memberi makan fakir miskin, ataupun mereka yang tidak mempedulikan orang yang miskin. Tiba-tiba dia kata fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya subhanallah, jauh beza tu, tak macam tak ada kaitan. Kalau kita lihat sepintas lalu, kalau kita melihat sepintas lalu, ya subhanallah tuan-tuan, barakallahu fikum. Tadi kita solat, daripada wuduknya, daripada berwuduknya kita solat itu, di situ dah kita melihat betapa kita itu tidak, orang kata bukan di sini lah, di luar sana, di Pulau Daik bercabang 3. Di sini semua baik-baik. Solat itu bermula daripada wudu. Ambil air sembahyang. Berapa ramai kita yang pandai ambil air sembahyang, tuan-tuan? Tak ramai. 2-3 ketul yang pandai mengambil air sembahyang. Selain daripada itu, orang kata macam budak-budak lagi kita. Betul tak? Betul ke? Mari kita tengok. Kalau 2-3 tahun yang lepas, setahun yang lepas lah kita kata tak, selengor, bahasa Arabnya panggil selenjor, selangornya hampir mencatukan air. Sebab kenapa? Sebab kemarau. Sama ada tersebut dekat situ kemarau yang boleh melihat di depan mata, ataupun kemarau yang dilihat dengan mata basirah. Kemarau. Sama ada kemarau itu kemarau air hakiki, ataupun kemarau air dan kemarau iman. Tuan-tuan, barakallahu fikum. Baik, kita tengok masing-masing kepada diri kita masing-masing. Ketika mengambil wudu, wudu itu bermaksud apa dia? Membasuh muka sampailah kepada membasuh kaki. Betul tak? Selain daripada itu membazir, tuan-tuan, barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur salah seorang pada sahabat dia, kalau tak silap ada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, jangan kamu membazir. Ketika itu Mu'adz sedang mengambil air wudu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di laut. Di laut, tuan-tuan, barakallahu fikum. Maka Mu'adz pun peliklah, ya Rasulullah, dekat laut ada membazir juga ke? Antum tidak percaya? Cuba balik ke rumah nanti, ambil wuduk di rumah. Sediakan air di baldi, sediakan
kita mengambil wuduk macam kita mengambil wuduk di masjid lah. Sediakan baldi di bawah, ambil wuduk dengan air pipe. Ana rasa kemungkinan air yang bukan kemungkinan dah. Confirm satu baldi itu penuh, dibuang begitu saja. Kalau dicurahkan di longkang, hanya sedikit cuma air yang digunakan untuk mengambil wuduk. Itu seorang. Anda bercakap itu atas dasar, bukan cakap-cakap dah, tetapi dah pergi banyak tempat, merantau, baik di Malaysia nya ataupun non di Mina nya. Mina, antum tahu Mina kat mana? Mina, bumi Mina. Kalau kita pergi haji, kita akan melihat bagaimana orang kita mengambil wuduk di Mina. Di Mina. Di Mina. Siapa yang pernah buat haji kat sini? Belum pernah seorang lagi? Seorang, ya salam. Yang pergi umrah pun tak ada juga. Kalau macam tu daftar dengan anak pergi umrah kali ini. Baik. Nak cerita tentang dekat Mina tu, kepala pipe dekat Mina tu ditulis dekat situ, dipahat di situ di kepala air pipe tu. Apa dia? Siapa perasan? Anda suka sharing dengan jemaah Hana bila sampai di Jeddah. Anda tak ada menyesal dan terus menyesal. Ustaz, kenapa Ustaz tak cakap dulu kat sana apa semua? Pintu Kaabah, kelambu Kaabah tu apa ditulis kat kelambu Kaabah di Jeddah baru anda cerita. Anda nak dia menyesal. Sebab kenapa? Sebab dia tidak sensitif dengan suasana di persekitaran dia. Apa yang saya bawa selfie aja. Selfie. Baik. Apa yang ditulis dekat kepala pipe dekat Mina tu? Antum nak tahu? Tanya sahabat kita yang pergi buat haji dan umrah. Apa cerita dia? Boleh? Kan antum nak tahu? Ditulis dekat situ Niagara. Antum tahu apa dia Niagara? Niagara itu air terjun. Air terjun Niagara itu dia ambil wuduk tu, ambil wuduk, basuh kaki je. Assalamualaikum bang, ni apa khabar, sihat? Dekat masjid kita, betul tak? Dekat masjid kita buat. Masjid ni kan bapak kita punya, betul tak? Tok nenek moyang kita kan bayar betul tak? Begitu ke? Dah tuan-tuan, barakallahu fikum. Itu amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau setiap orang membazir hampir satu baldi air dicurahkan tanpa diguna untuk mengambil wuduk, antum bayangkanlah kalau berapa orang yang datang ke hari Jumaatnya setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, berapa liter air yang tidak digunakan, dan berapakah duit yang telah digunakan pakai untuk membayar bil air tersebut. Demi Allah cakap ngantuk. Anda sharing di situ sebab kenapa? Sebab melihat bila kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yatim, ya Allah Ta'ala kurniakan dia kunci syurga, yang kelak dengan dia kelak beri syafaat kepada kita untuk masuk syurga, memberi tunjuk kepada kita bagaimana mengambil wudhu yang begitu sedikit airnya, tetapi beribadahnya solat ya salam, boleh menangis, boleh bengkak kakinya. Kita yang mengambil wudhu ya salam dengan air boleh digunakan untuk mandi berkali-kali lah. Solat tak khusyuk, solat tak pergi ke mana, jiwa tak tenang, tidak. Tapi dalam masa yang sama merasakan diri kita adalah ahli syurga, kita adalah golongan yang terbaik. Antum nampak tak beza? Allahu Rabbi. Itu sebab Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang alim itu melihat dosanya ibarat dia duduk di kaki sebuah bukit. Dia risau bukit itu tumbang ke arah dia. Dia risau bukit itu tumbang ke arah dia, tuan-tuan barakallahu fikum. Dan begitu juga orang yang sentiasa melakukan dosa. Dia tidak nampak dosa tersebut boleh menenggelamkan dia. Allah Rabbi, nampak tak jauhnya? Itu sebab Allah Subhanahu wa taala menggunakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu di dalam solat mereka mereka itu sahun, alpa, lalai, ambil indah tak indah, tidak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa enteng saja solat itu, betul tak? Rasa enteng saja.
Itu baru kita nak tengok apa itu, bagaimana keadaan orang yang solat dalam keadaan mereka sahun. Para ulama kita mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu munafiqin, orang yang munafik. Yang mana mereka itu salah satu daripada sifatnya tidak melihat solat itu sebagai suatu yang penting. Solat, nak solat, tak solat sudah. Sebagian para ahli ulama mentafsirkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, bermaksud mereka yang mengabaikan waktu solat itu. Setengah para ahli ulama kita mentafsirkan bermaksud mereka itu di dalam solatnya sahun, di dalam solat Allahu Akbar, dia orang kata daripada A sampai Z lah Allahu Akbar. Kejap lagi nak buat ni, kejap tu kunci yang hilang. Kunci hilang tu yang di atas bumbung lah. Lepas ni nak pergi mancing, macam-macam lah. Lepas ni nanti kan panggilan kahwin. Daripada awal Allahu Akbar. Tuan-tuan barakallahu fikum. Salat itu sebab bila kita belajar, para ahli ulama kita yang subhanallah jazakallahu khair. Apabila setiap kali mereka mengarang berkenaan dengan bab ataupun topik tertentu, contohnya topik solat, dia akan pergi kepada apa maksud solat itu di dalam sudut bahasa. Anak nak bawa antum pergi kepada satu masalah, iaitu bahasa. Solat itu daripada sudut bahasa, tuan-tuan, bermaksud doa. Doa. Itu sebahagian daripada maksud solat. Doa. Kita tanya balik, doa itu apa maksudnya? Maksudnya munajat. Yalah. Munajat itu apa maksudnya? Munajat lah. Munajat itu maksudnya meminta. Betul tak? Meminta. Kalau sebut munajat pun kita tak faham. Munajat itu bahasa Arab. Berdoa pun bahasa Arab juga. Berdoa bermaksud munajat. Munajat masuk meminta. Ini bermaksud bila kita Allahu Akbar, kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebanyakan kita tidak faham. That's why kita tidak menghayati solat kita, betul tak? Berapa ramai di antara kita yang menghayati solat dia daripada Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah waladdallin. Susah, betul tak? Sebab kenapa ya? Sebab satu, sebagaimana kata Imam Ghazali dalam kitab Ghazwatul Fikri, serangan minda. Imam Ghazali menyentuh satu part yang mengusik. Dia kata, yaitu bahasa. Bahasa. Antum tahu apa bahasa? Bahasa Melayu kita lah. Kita solat dengan bahasa Arab. Tetapi kita orang Melayu. Imam Ghazali mengatakan salah satu daripada teknik ataupun strategi ataupun taktik yang digunakan untuk musuh meruntuhkan Islam itu yaitu bahasa. Yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab lah. Sebab kenapa bahasa Arab? Sebab bahasa Arab itu merupakan pintu kepada agama ataupun kunci untuk buka ilmu agama. Bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, tak faham agama. Betul tak? Anda tak tahu antum lah, antum daripada Islam kecil. Daripada Islam kecil. Mustahil. Berdasarkan pengalaman anak lah, daripada umur 18 tahun belajar sampai pada hari ini, kalau kita tak faham bahasa Arab, kita boleh faham agama, mustahil. Pada anak lah. Sebagaimana kata-kata Imam Ghazali. Jadi dengan meruntuhkan agama, maka kita tidak akan faham agama. Sama juga dengan solat tadi. Sama juga dengan solat. Kita faham sebut solatnya. Kenapa kita tak sebut sembahyang? Sembahyang kan bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Orang Melayu hanya faham bahasa dia. Dia sebut dan dia faham. Begitu juga dengan orang Arab. Betul tak? Berapa ramai di antara mereka yang berdoa tetapi dia tidak faham apa yang didoa? Sebab dia tidak faham apa itu doa. Doa itu meminta, bukan bacaan, bukan mentera semata-mata. That's why tok nenek moyang kita lebih faham agama daripada kita lagi.
Betul tak? Dia mereka lebih faham daripada kita beragama. Kalau meminta dia pakai bahasa Arab, tak, dia pakai bahasa Melayu. Kalau mencampuri sarapah dia pakai bahasa apa? Bahasa Melayu. Sebab dia faham itu meminta. Betul tak? Ini pengalaman anak lah. Bermula belajar agama itu daripada zero. Mustahil, tuan-tuan. Dan pengalaman anak sendiri apabila melihat jemaah kita yang tawaf, yang kita latih dia dengan bahasa kita berdoa, dan sebahagian lagi yang tidak mengikuti kursus kita, apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka yang faham berdoa, meminta dia kasih pakai bahasa Melayu, kebanyakan mereka boleh menangis semasa tawaf. Sebab berdoa tidak syarat bahasa Arab. Dan kita kan orang Arab, bukan orang Melayu. Betul tak? Biasa bila kita berdoa, kita pakai bahasa Arab, tapi kita tak faham bahasa Arab. Bisa macam mana? Contoh, kita kata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kita faham? Kita tak faham. Kalau kita faham pun terjemahan. Tapi kalau kita kata macam, ya Allah ya Tuhan, kurniakanlah aku kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, dan Engkau jauhilah aku ya Allah dengan keadaanku yang penuh dosa ini daripada api neraka-Mu, daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Hei, demi Allah cakap ngantuk, sentuhan berbeza. Sebab bahasa jiwa bangsa. Agama dia begitu, tuan-tuan, barakallahu fikum. Sekiranya tidak, maka agama hanya ikut-ikutan. Ana sharing dengan antum berdasarkan kepada pengalaman, bukan cerita dan bukan saja pengalaman, bahkan pengamatan. Pengamatan. Dulu kita berdoa dengan bahasa waktu di gereja, berdoa pakai bahasa kita sendiri. Kita boleh nangis di gereja walaupun agama tersebut bukan agama yang betul. Tetapi kenapa kita boleh menangis? Tapi kenapa kita bila kita doa kat masjid apa, bila kita berdoa kita tidak boleh menangis? Sebab kenapa? Sebab kita tidak menjiwai apa yang ibadat kita lah. Akhirnya kita jadi nothing, jadi tak ada feel. Balik ke rumah kita nothing aja lah, tak ada apa-apa. Abang balik pada masjid, tapi kita tidak boleh mengambil intipati daripada ibadah yang kita buat. Sebab kenapa? Sebab kita tak faham. Meminta pun kita benda yang kita tidak faham. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam bolehlah faham, makmum boleh faham, tak boleh faham. Betul tak? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamur rahimin. Tengok belum rumah. Kalau kita faham gitu, dia ada satu feel yang perlu kita dapat, yang perlu kita kecapi, yang perlu kita lalui. Baru kita rasa agama kita bernilai. Baru kita bersemangat datang ke masjid, datang ke surau. Tetapi berdoa di dalam solat tidak boleh pakai bahasa Melayu, kena bahasa Arab. Ini bermaksud setiap individu muslim wajib belajar bahasa Arab. Itu kata Imam Ghazali. Sebab kaedahnya dia kata ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ibaratnya macam kita sesat kat hutan lah. Sekiranya pada hari ini kita tak makan bangkai ataupun tak makan daging khinzir tersebut, ataupun makan benda yang haram tersebut, maka esoknya kita akan mati, maka makan itu jadi wajib. Sama juga dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab menyebabkan kita jadi tidak faham agama, maka belajar bahasa Arab itu juga jadi wajib. Kalau tidak kahwin itu menyebabkan kita jadi berzina, maka kahwin itu jadi wajib. Sama konsep yang sama. Nampak tak antum? Jadi kesimpulannya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salah satu daripada penyakitnya adalah mereka yang tidak faham bahasa. Ustaz, ini kan diturunkan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan puak munafikin. Mereka itu kan faham agama. Nah. Tetapi Allah Taala kan dah khitab, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad mereka yang telah membohongi agama? Nah. Salah satu daripada sifat munafik itu ialah apa dia? Bermuka-muka. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, alladzina hum yura'un. Mereka itu bila mereka solat, mereka hanya suka menunjuk-nunjuk sahaja. Depan orang, Allahu Akbar. Balik ke rumah tak solat dah. Depan orang dia solat. Depan orang ya salam, Allahu Akbar.
Itu sebagian pertafsiran para alim ulama. Sama juga kita lihat pada diri kita. Kita lihat benda ayat ni untuk melihat supaya kita mencermin diri kita. Jangan dok tengok jiran sebelah. Oh, jiran sebelah tu memang dah. Jangan tuan-tuan barakallahu fikum. Setiap benda yang kita lihat untuk kita, bukan untuk orang. Setiap benda yang kita lihat adalah untuk kita. Ibaratnya kita mengambil bola, sebiji bola, kita lantun bola tersebut ke dinding untuk kita. Bola tersebut akan melantun balik ke kita. Itu orang muslim yang cerdik. Begitu. Melihat permasalahan, dia tengok diri dia. Allah, itu akulah tu. Aku, bukan orang. Apa nak sibuk pasal orang? Kita buat bukan beramal untuk orang, kita beramal untuk diri kita. Sebab kita hidup untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka, bukan menyelamatkan orang. Kita beri nasihat pada orang untuk kita. Untuk kita, bukan untuk orang. Dia terima tak terima itu dia punya hal. Tetapi apa faedah pada kita? Kita telah melaksanakan tugas kita, pun untuk kita juga. Kita bersedekah, kita nampak duit tersebut untuk dia, sebenarnya untuk kita. Itu harta yang kita akan bawa. Dan ada juga harta yang kita tak bawa tetapi kita bawa. Macam mana tu? Harta yang kita tidak infakkan di muka bumi ini, tetapi kita bawa mati, dipersoalkan kelak ketika di padang mahsyar. Tetapi kita tak bawa mati. Itu harta yang kita tinggalkan di muka bumi. Tetapi harta yang kita infakkan adalah harta yang ditanya, dan harta yang kita bawa sampai ke mati. Allahu Rabbi. Baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang mana mereka itu puak munafikin, ataupun kita sendiri wa iyad billah daripada sifat-sifat munafik. Yang mana ketika kita solat kita mengharapkan orang kata orang puji kita, ataupun kita solat daripada awal sampai akhirnya tidak ada nilai. Allahu akbar daripada sampai kita katakan tadi lah. Cuma sekadar solat secara zahir, tetapi tidak solat daripada sudut batin. Sebab kenapa? Sebab kita salah satu daripadanya kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita Allahu akbar, Allah taala buka hijab di antara kita dengan dia. Tuan-tuan barakallahu fikum. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala directly. Secara direct kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Allah taala buka hijab kepada kita, bagaimana kita solat? Begitu sepatutnya. Ustaz, susahlah nak sampai tahap macam tu. Siapa yang kata senang? Syurga tu kan mahal. Kalau syurga tu murah, ya Allah Rabbi, semua orang dapat lah. Betul tak? Syurga tu mahal, tuan-tuan barakallahu fikum. Sebagaimana anda katakan tadi lah, RM1 itu murah tak? Mahal. Ada sen dalam itu. Setiap orang dapat. Kita tidak tahu amalan mana yang telah menyebabkan kita masuk syurga, tuan-tuan. Kemungkinan RM1 yang penuh dengan ikhlas. Untuk nenek moyang aku keseluruhan termasuk dalam wakaf ini RM1, tetapi penuh makna, makna. Nampak tak antum? Untuk menjadikan penuh makna itu macam mana kata tadi, penuh pada ilmu. Salat, tuan-tuan barakallahu fikum, yang merupakan tiang agama, yang merupakan perjanjian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu hadis, perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Kalau tak nak solat, tak ada lah. Setengah kita ni apabila dia dah rasa dia Islam, dia rasa dah kok mana pun aku masuk syurga. Ya betul. Tetapi tuan-tuan barakallahu fikum, Nabi dalam satu hadis yang lain menggambarkan ada 7 perkara yang boleh membatalkan iman. Dalam hadis yang lain mengatakan 10 perkara yang boleh membatalkan iman kita. Kalau tidak solat, Ustaz saya solat, Ustaz alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok ke sini, fawailul lil musallin, adakah solat kita termasuk dalam golongan mereka yang alladzina hum an salatihim sahun? Satu hal lah pula. Bagaimana tu dah? Mari kita lihat pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Bila kita balik kelak, biasanya kalau kita solat di masjid, selepas solat fardu, alhamdulillah juga, kita dengan penuh ringan tulang kita panggil boleh bangun dan solat sunat selepas ataupun qabliyah ataupun ba'diyah. Tetapi bila kita datang ke rumah kita, ada kita solat tak qabliyah dengan ba'diyah? Itu pun satu persoalan juga. Walaupun ayat ini lebih menjurus kepada solat fardu maknanya lah. Tetapi bila kita lihat pada diri kita ni, solat fardu pun kita sahun, solat sunat bagaimana?
Witir contohnya, witir. Ada tak kita pernah buat witir kat rumah kita? Ataupun dekat masjid kita Allahu Akbar. Sebab kenapa? Pak Haji ni solat qabliyah tak buat langsung, ba'diyah tak ada langsung. Kita risau orang kata macam tu ada. Maka kita solat di masjid. Cuba kita tengok, andai melekat tak tabiat tersebut? Melekat tabiat di bahasa Arab, tabiat ni ada. Apa maksud tabiat? Tabi'i. Tabi'i ni kalau kita kata buat jus apple contohnya, ada. Jus apple tersebut tak campur dengan bahan-bahan pengawet. Itu kita panggil tabi'i dalam bahasa Arab. Satu lagi tabi'ah kita panggil dalam bahasa Arab. Tabi'ah bermaksud kebiasaan. Tabi'ah. Kebiasaan itu maksudnya benda yang kena selalu buat. Kena selalu buat baru dia jadi tabi'at. Baru jadi tabi'at, tuan-tuan. Ada. Begitu. Ada baik, ada tak baik dia. Tabiat yang diselarikan dengan ilmu, dia akan membentuk seorang muslim yang berkualiti. Satu lagi tabiat yang dibuat tanpa ilmu. Contoh, kita kata, oleh kerana kita selalu melalui jalan yang sama, maka kita tidak sensitif dengan apa yang berlaku di persekitaran. Ataupun dengan kata lain, para jemaah kita yang saya pergi ke Masjidil Haram, contohnya, tawaf apa semua, menyebabkan dia tidak sensitif dengan apa yang berada dekat Kaabah, apa tulisan Kaabah, apa semua. Bukanlah benda tersebut penting, tetapi kita nak bicara berkenaan dengan sensitif. Tabiat yang tidak disertakan dengan ilmu. Orang pergi umrah, tetapi impak tak ada. Orang solat, kita solat. Orang berdoa pun kita tanda tangan, tetapi kita tidak faham, ataupun kita tidak mahu menjadikan diri kita itu berubah pergi kepada satu step dan satu step. Sebab kenapa? Sebab tabiat yang tidak disertakan dengan ilmu. Tabiat yang menyebabkan seseorang itu tidak dibina, atau dengan kata lain, tabiat dia itu tidak membina diri dia. Itu sebab kita perlu pada ilmu. Jadi sekarang kita nak jadikan solat sunat di rumah itu merupakan jadi tabiat. Satu rutin, satu kebiasaan. Sebab kenapa? Di rumah lebih khusyuk. Orang nampak ke tak nampak kan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nilainya jauh lebih tinggi. Nilainya jauh lebih berkualiti. Bukan bermaksud tidak boleh solat sunat di masjid, bukan begitu. Tapi kalau kita kat rumah lah, cucu ramai apa semua tak solat, kata baik solat kat sini lah. Begitu. Jadi Islam mengajar kita berfikir wasata, pertengahan. Tetapi yang terbaiknya adalah di rumah. Orang tak nampak kita. Jadi ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tu? Kualiti tak sama. Kualitinya tidak sama. That's why bila kita baca kita para alim ulama, kita jarang-jarang kita mendengar mereka itu solat di masjid. Sebagaimana Nabi SAW keluar daripada rumah dia terus solat fardu. Sebab kita nak jaga di dalam. Di dalam. Agama Islam itu tuan, agama yang bukan agama semata-mata agama yang pada lahiriah. Tetapi agama yang membentuk kerohanian itu yang lebih mahal sebenarnya. That's why para sahabat Nabi SAW dididik begitu rupa. Kisah Hudzaifah bin Yaman ketika ditabalkan menjadi seorang ketua tentera membuka Azerbaijan. Dalam bahasa Arabnya Azerbaijan di sebelah Turki. Satu mantiqah, satu tempat, satu negara sebelah Turki, Azerbaijan. Dalam keadaan mereka berperang pun mereka solat. Dalam keadaan mereka berperang pun mereka solat. Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW mendidik mereka itu dalam keadaan berperang. Kita dalam pergi kenduri kahwin tak solat. Subhanallah. Macam anak-anak, Ustaz, hari itu saya pergi majlis kahwin, Ustaz, tak sempat nak solat. Anak kata engkau berbohong. Tak, Ustaz, betul. Mustahil, tuan-tuan. Pergi majlis kahwin boleh tinggal solat. Bagaimana? Para sahabat Nabi SAW berperang, dalam keadaan berperang, tuan-tuan. Dalam keadaan berperang pun solat dalam keadaan berperang. Ya subhanallah. Kita
dalam keadaan segar bugar berjalan ke masjid, tetapi tak boleh nak rukuk, contoh tak boleh nak solat pun solat di atas kerusi. Bukan tak boleh solat atas kerusi, cuma tuan-tuan barakallahu bila bila kita faham kita solat tu kita sedang berhadapan dengan siapa, menghadap siapa, kita akan rasa malu tuan-tuan barakallahu fikum. Malu dengan diri kita. Allah Ta'ala menciptakan kita dengan sempurna yang mungkin. Inilah masanya yang tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit kita bersembahyang, bermula solat orang Melayu kita biasanya lah. Ada. Matang dalam solatnya berumur daripada 15. Sampailah umur kita sampai sekarang kata umur kita 56 lah kata. Berapa tahun itu? Tapi tolak bahagia apa semua khusyuk tak khusyuk kata dah 20 tahun. Kita betul-betul yang solid solatnya 20 tahun. Kononnya lah kalau 20 tahun. Agak-agaknya dengan 20 tahun tersebut kalau nak digantikan dengan syurga Allah Ta'ala layak tak agak-agaknya? Ada tak kita berfikir begitu? Sebagaimana kita buat akaun. Ada macam kita buat bisnes. Hidup ni bisnes tuan-tuan. Kita bisnes dengan Allah Ta'ala. Ada. Jadi kena buat akaun balik ni kena buat kira-kira. Pagi tadi aku buat apa, tolak gini Allah. Aku sembahyang tadi apa semua. Duha aku dah buat tak hari ni apa semua. Ada. Kena buat. Kalau tak nak buat, maka kita adalah orang yang bisnes tunggu rugi aja lah. Tunggu rugi. Sebab kenapa? Sebab kita tak buat akaun. Nampak tak? Jangan kerja kerajaan je kita buat akaun dah. Nampak tak antum? Penting tuan-tuan barakallahu fikum menjaga solat. Jadi kalau boleh solat itu bagaimana sekalipun kita nak solat di atas lantai, di atas bumi. Kita bagaimanapun kaki kita sakit apa semua, kita nak sujud di bumi. Allah Ta'ala ciptakan jebhah kita ni, jebhah dalam bahasa Arab jebhah. Yakni ni panggil apa? Kening, dahi. Dahi kita untuk sujud. Inilah tuan-tuan kita boleh sujud. Mungkin esok dan lusa dah tak ada dah. Dah tak ada orang pula tak sujud dengan kita. Orang tak sujud untuk kita. Sebab kenapa? Sembahyang jenazah je. Tak nak sujud, betul tak? Jadi rugilah. Adakah pada masa itu kalau Allah ruginya kalau aku sujudkan, waktu itu baru kita menyesal. Waktu itu, tetapi tidak berguna. Masa dah tidak memihak kepada kita, modal kita dah habis. Dah bankrupt. Kita dah bankrupt ataupun dengan kata lain masa itu dah kita nak menuai sahaja. Menuai ataupun dengan kata lain waktu itu kita nak pencen. Kita nak makan duit pencen ajalah. Nak makan duit pencen. Jadi sekarang jangan pencen dulu. Kepada yang kerja ke dah pencen dah berumur, saya dah pencen Ustaz tak ada pencen. Tak ada pencen. Tidak ada istilah pencen dalam beramal di dalam Islam. Sama ada beramal itu dalam bentuk beramal yang kita faham ataupun beramal dalam bentuk yang lebih umum. Boleh insya-Allah. Oleh kerana masa cemburu dengan kita ni dah jam 9 dah. Tuan Nazir pun dah kata jam 9 je Ustaz. Kalau lain kan semua balik kampung susah pula ada. Baik. Untuk menjadi penutup kepada tazkirah kita pada malam ini tuan-tuan barakallahu fikum, ana nak share sedikit berkenaan dengan pesanan Ibnu Mas'ud. Apa kata dia? Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang menanam kebaikan pada hari ini, maka kelak dia akan menuai kebahagiaan. Sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dah pun meninggalkan kita tuan-tuan barakallahu fikum. Dengan keyatiman dia, dengan bagaimana dia dibuli, bagaimana dia dihina, bagaimana dia dimaki dan bagaimana dia dicaci. Maka pada hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menuai hasil. Sampai pada hari kiamat. Adakah kita di antara mereka yang mencontohi beliau atau mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lakukanlah daripada sekarang sebagaimana anak cakapkan tadi, berinfaklah walaupun RM1. Walaupun RM1, baik kepada anak yatim, baik kepada sekolah agama, baik kepada masjid ataupun untuk buat wakaf. Jangan lepas peluang. RM1 bukan RM1 tetapi 100 sen. Ingat baik-baik. Betul ke tuan-tuan? Kalau tak betul, perbetulkan anda. RM1 bermaksud 100 sen. Berfikir begitu, baru kita nampak dia besar. Jadi di situ termasuk kita
anak dan istri kita, ayah dan mak kita, nenek dan moyang kita semua dah masuk. Setiap satu sen. Antum bayangkanlah betapa besar jasa mereka menanam kebaikan. Hari ini kita yang dapat, anak dan antum yang dapat. Betul tak? Bagaimana mereka bersusah payah menentang penjajah, menghalau penjajah daripada bumi Melayu. Akhirnya sekarang kita dapat, kita yang mengutip menuai. Andailah benar katanya para mesyuara itu adalah merupakan mereka ataupun orang yang pertama sekali memeluk Islam, maka apakah jasa kita untuk berterima kasih kepada beliau? Andainya benar. Satu persoalan yang sama-sama kita fikirkan. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang menanam keburukan pada hari ini, maka kelak dia akan menuai kecelakaan. Wa iyadu billah. Jadi kita sama-sama kita bermohon jauh daripada perkara yang tidak baik, sama ada dalam bentuk pakaian, cara kita bercakap, dalam bentuk akhlak kita yang menyebabkan orang akan mengikut benda yang tidak baik, hasil daripada apa yang terbentuk daripada diri kita. Pada wa iyadu billah, maka kita kena jauhi perkara tersebut. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu daripada diri anda sendiri. Anda mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata, dan terima kasih di atas pihak masjid, di atas kebenaran membenarkan anda untuk berkongsi ilmu dengan antum pada malam ini. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.